Jadi anak-anak muda ni kita buatkan pertandingan-pertandingan. Biar budak-budak ni jadi pelapis, seronok dia datang masjid. Hari Khamis malam Jumaat dia pun dah cari dah kitab Yasin, dia tolong susun-susunkan. Kan? Malam ni kita baca Yasin, kita baca surah Al-Mulk, kita baca sama-sama. Kan? Jadi adik-adik pun baca. Waktu maghrib adik-adik pun datang awal. Sebelum maghrib tu baca maksurat dulu. Buat grup-grup dia. Contoh. Kan? Lepas tu azan buat penggiliran. Kita bagi Bilal-Bilal muda. Barulah semangat dia. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, yang best daripada rumah. Macam pernah dengar suara ni bang. Suara siapa ni? Anak kita kot yang azan. Dia tu pun sampai seminggu baru tahu anak dia. Tunjukkan mak ayah dua-dua tak pergi masjid. Dia tak tahu anak dia azan. Anak pergi. Contohlah. Jadi dapatlah gantikan Bilal-Bilal yang dah tak berapa larat kan. Macam subuh tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahulah dia azan ke bercakap pun tak tahulah. Tapi tak bukan apa. Kadang-kadang sebab Bilal tu dia tak semangat tengok orang tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih bunyi. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti masjid dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya nak kena betul juga maklumat biodata tadi salah, macam tu lah. Banyak salah kan? Jadi saya tak payah nak betul kan. Bermulaannya pun salah. Kan jangan percaya dengan internet lain kali kan. Jadi apapun saya ucap terima kasih banyak malam ni dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu malam ni. Seronok tengok dalam hujan-hujan lebat ni, tak sangka ramai juga orang datang. Ramai juga. Cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Jadi apapun malam ni tajuk kita malam ni berkisar tentang imarah masjid. Imarah masjid. Jadi tadi adalah saya tengok kan malam ni tanda-tandanya positif sebab saya nampak ramai anak-anak muda pun datang. Jadi untuk makluman semua, katalah ada yang baru datang malam ni, mungkin ada yang malam ni baru datang. Tahniah lah, saya tengok masjid ni selesa betul. Ni masjid ni dah lama. Kita tahu, tengok pun kita tahu dah lama masjid ni. Tapi alhamdulillah keselesaannya, ruang yang ada yang sangat besar dan luas ini sangat, orang kata sangat kondusif lah untuk kita beribadah. Sangat baik lah. Jadi untuk makluman semua yang baru hadir, bukan malam ni je ada ceramah. Ya. Tiap malam ada program, ada aktiviti. Jadi sejajar dengan tajuk kita hari ini, jom imarah masjid. Jadi sama-sama lah kita menghidupkan segala aktiviti-aktiviti masjid. Di samping menghidupkan tu, bukan hidupkan dengan hadir je. Kalau boleh biarlah orang kata, obat kata orang tu datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Kan? Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Kan? Dia sakit berpunca, mati bersabab. Semua ada sebab kan. Kayak mana biawak manjik, ke situ anjing menyala. Apa maksud itu? Maksud salah satu biarlah ada tanda. Janganlah kita ni sampai satu tahap ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Kan? Jadi mana kata nampak tabung jangan buat-buat lolap. Macam tu. Nampak tabung buat-buatlah sumbang. Mula-mula tu mungkin terpaksa, orang lagi takkan aku tak bagi. Tapi lama kelamaan kita akan nampak kesan dia dalam kehidupan kita. Sesungguhnya sedekah tak pernah mendahului, kan Nabi sebut sedekah tidak pernah apa ni sorry, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Itu Nabi sebut.
Jadi itu salah satu benda yang kita tengok, kita risau ni. Sebab setiap hari ada je hujan-hujan dan malapetaka yang datang. Nak pula hujung-hujung tahun ni banjir lah, tanah runtuh lah, kan? Kita tak tahu bencana alam yang macam-macam berlaku, tapi Nabi dah bagi tahu solusinya, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jadi banyak-banyakkanlah sedekah. 3 jalan nak jemput rezeki. 3 jalan nak jemput rezeki. Yang pertama, memaafkan. Sebab ramai orang bergaduh bila berdendam, hati itu bakal ladak. Bakal ladak ni kotor lah, memang pokat hitam betul hati itu kan. Jadi orang yang hatinya hitam, sibuk nak mengenalkan orang, hati berdendam, ya, rezeki payah nak datang ke dia. Ya, faham tak apa saya cakap ni? Faham kan? Tak susah benar, saya cuba pakai bahasa Negeri Sembilan yang paling basic sekali. Yang kedua, itu tadi sedekah, insya-Allah akan dapat jemput rezeki. Dan yang ketiganya apa? Yang ketiganya bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada, insya-Allah Allah akan datangkan rezeki. Jadi kalau kita tengok sejak pada zaman Nabi sendiri, masjid merupakan tempat menyatu padukan masyarakat, menjadi tumpuan umat Islam untuk melaksanakan ibadah, mendapatkan ilmu, perkongsian, berbincang dan lain-lain lagi. Tetapi pada hari ini kalau kita lihat, masjid semakin berubah wajah, namun fungsinya masih sama. Jika tiba sahaja hari Jumaat, tiba sahaja bulan puasa atau hari raya, maka insya-Allah masjid ini akan jadi penuh. Kita tengoklah bulan puasa. Bulan puasa orang tak pernah pergi masjid pun tiba-tiba datang dan tak ada malu apa pun. Tiba-tiba dia datang. Tiba dia datang kan. Bulan puasa tak ada siapa pun yang tanya, "Kau saya tak pernah nampak, kau ni siapa?" Tak ada orang tanya. Tak ada orang tanya sebab bulan puasa. Pagi raya pun tak nak siapa lah dia ni, tak tahu. Tapi ramailah kan. Jadi mana kata waktu tu akan penuh, insya-Allah kemeriahannya terasa. Tetapi yang kita nak ni sepanjang masa. Rasulullah SAW juga banyak menekankan tentang kepentingan masjid. Nabi banyak bagi pesan tentang masjid. Malahan masjid ni tempat kita bersolat jemaah. Nabi pernah bercita-cita dalam hati Nabi, kalau ikut hati aku lah, macam tu. Nabi bercita-cita tapi Nabi tak buat. Kalau ikutkan hati aku, nak aja aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah di masjid. Tapi Nabi tak buat lah. Sebab kalau Nabi buat kan dah jadi sunnah pula kan. Dah tak ada kerja lain nak orang semua pergi bakar rumah orang tak pergi masjid kan. Dah seorang-seorang rumah korang bakar. Dah imam pula pergi bakar rumah orang. Imam ambil sampai dah rumah imam pula korang bakar. Macam itulah contoh kan. Jadi makna kata kalau kita tengok ni, maknanya kepentingan masjid tu ada. Apakah antaranya keistimewaan berada di masjid? Yang pertama, orang-orang yang berada di masjid akan didoakan oleh para malaikat. Dari Al-Amasi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah SAW bersabda, solat seorang lelaki dia berjemaah melebihi 27 darjat dari solat seseorang yang dikerjakan di rumahnya. Perkara ini sedemikian kerana bila salah seorang itu berwuduk dengan memperelokkan wuduknya lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk salat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggalkan darjatnya dan langkah seterusnya dihapus kesalahannya hingga ia masuk ke masjid. Makna ambil wuduk daripada rumah biasa kan. Ambil wuduk di rumah dalam perjalanan, memang niat ambil wuduk biasa. Jarang orang ambil wuduk sebab nak pergi funfair kan. Jarang-jarang lah kan. Nak pergi tengok wayang ni, tu ambil wuduk dulu kan. Tak. Dia orang ambil wuduk paling tidak Kang senang dalam perjalanan kan, aku nak solat aja, aku dah ready dengan wuduk aku. Dia sentiasa memperbaharui wuduk dia. Dia ambil wuduk kan. Tu dari satu lagi salah satu petua awet muda ambil wuduk lah. Kan rajin dia ambil wuduk sebab masa basah tu nampak muda kan. Bila dah kering tu turun lah dia balik tu kan. Kan tak adalah cahaya tu, ada kan ambil wuduk. Jadi dia sentiasa ambil wuduk tu sebab apa? Senang kalau nak singgah nak semayang kan, senang macam itulah kan. Jadi mandan kerja setiap langkah dia tu maka akan dihapuskan dosanya, kesalahan dia. Tu dia.
Jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi dia berada di tempat solatnya, dan para malaikat akan mendoakannya selama masa dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk solat. Jadi mana yang tadi solat, dah habis solat tu dia duduk situ, maintain situ. Kan, selagi mana dia tak bangun, dia masih lagi dapat pahala bersolat walaupun dia dah berhenti solat. Itulah hebat dia kan. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah dia selama ia tidak melakukan gangguan dan sebelum berhadas. Hadis riwayat Muslim ni, yang mana doa-doa yang dibacakan oleh malaikat. Ampunilah dia, rahmatilah dia, ya Allah, ampunkanlah kesalahan dia, ya Allah. Itulah malaikat doakan. Macam sekarang kita duduk majlis ilmu ni kan, ni malaikat ni ada ni bertengah memayungi kita ni. Cuma kita tak nampak lah. Kau nampak bertempiaran lagi semua orang ni, terperanjat tengok malaikat ni. Cuma kita tak nampak kan, malaikat ni dia ada macam-macam tu kan. Kejap lagi kan dia pasang tungkek pula, tongkat. Kan, you know tongkat? Dah mula dia macam ni dah macam tu tongkat dia dah pasang satu lagi tu kan, dia garu belakang kita. Tu yang sadap bersandar tu. Contoh, jangan beralih lah, ni contoh ni. Kemudian apa? Dia letak pula colak. Tu yang contoh mata tak boleh buka tu. Kan? Itu siapa pula letak? Itu iblis pula kacau kita ni. Syaitan kacau kita dalam majlis ilmu. Kan? Yang tu syaitan pun ada kacau. Tapi malaikat ni dia catat ni segala amalan kita ni. Jangan risau. Itu sebabnya datang majlis ilmu ni, Nabi kata apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Macam tu. Kan? Itu yang pertama. Kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Dari Abdurrahman bin Mihran. Kan kita tengok bahawa dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Makna pasar tu bukan kata benci pasar ikan gitu ni. Makna kita bersenang-senang kat pasar, duduk melepak-lepak kan, buang masa tu. Tak adalah Allah suka dah. Tapi di masjid, tapi jarang orang pergi pasar lepak kat ikan tu, tak ada. Tapi orang pergi memang Bali tempat tu busuk orang Bali balik itu ya. Jumpa pun tak, kalau berburak kan jumpa dengan orang kampung lah. Kau kat sini pun, jom nak minum. Takkan minum sini, jom keluar cari kedai. Dia keluar dari pasar tu kan. Jadi tempat yang paling Allah suka adalah di masjid. Datang masjid insya-Allah tenang jiwa. Tak ada datang masjid kusut. Aduh nak balik lah. Kenapa? Tak ada, tenang. Sembahyang Jumaat pun kita tengok paling tenang sembahyang Jumaat lah. Jangan main. Kan? Dia duduk ya. Tengok. Mula dah contoh dia betul kan. Dia dengar bunyi tayar tu, dia mula tak sorga dia. Tak lalu pula tayar ni kan. Tayar tabung kan. Dia contoh lah. Jadi mana kata tu dugaan-dugaan lah. Upgrade kan. Dekat masjid hari Jumaat. Tu sebab sekarang kalau ikut kan saya tengok khutbah pun tak ada panjang-panjang sangat lah. Semua pendek-pendek je, simple-simple je. Bagi point sikit, lepas tu bagi mengakhiri khutbah ni. Macam baru mula je. Baru mula dah bagi mengakhiri khutbah ini. Kan. Lepas tu upgrade lah kan. Macam makanan, janganlah kita asyik-asyik bagi pisang ya, kan. Mempertahankan kepisangan kan. Hari Jumaat ni pisang, hari Jumaat pisang. Prinsip pisang tu dipertahankan. Tukar. Bagilah, tukar lepas ni. Payapa. Batik lah papaya kan. Bagi apa lagi? Mangga harum manis. Macam tu. Hari Jumaat ni nasi Arab. Standby. Tak payahlah banyak-banyak. Dalam 1000 bekas ni lah. Macam tu kan. Macam tu lah. Jadi orang balik itu semangat. Kan, silap-silap orang yang tak sembahyang Jumaat pun datang kan. Umur 4 ramai datang. Ada nasi Arab ini, kata kan. Contoh lah. Buah tu janganlah buah mahal sangat. Ambil yang Australian grape seedless. Kan. Ambil lah yang seedless tu. Tahu seedless? Orang Perak faham. Seedless tu maksudnya tak ada biji. Letak kat topi tu kan. Masa tu masuk dah khutbah. Imam masuk dah khutbah kan. Kepada semua jemaah jangan asyik dengan buah saja. Kan. Ingat orang belakang sama. Orang belakang. Imam lembek keluar memang tak masuk lah imam tu. Jadi mana kata orang kalau sedekah jangan lupa asingkan untuk imam. Asing untuk ahli jawatankuasa sikit kan.
Sebab dia datang kuasa ni dia buat kerja. Contohlah. Terpulang, nak buat, tak nak buat, sudah tuan kan. Jadi, kemudian, yang ketiga, Allah menyediakan singgah sana di syurga. Barang siapa ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Makna kata, hadis Nabi beritahu, siapkan singgasana, siapkan persinggahan untuk dia kalau dia pergi masjid pagi dan petang. Sebab apa? Sebab pagi dan petang ni paling payah orang nak pergi. Dalam banyak-banyak waktu semayang kat masjid, paling susah yang paling sikit rakaat dia. Subuh. Itu sebab Nabi pernah sebut, wahai putriku, Nabi kata dekat anak dia. Waktu tu anaknya Fatimah sedang terlentang. Itu. Wahai anakku, wahai putriku, bangkitlah. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Nabi kata, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Maknanya confirm pagi ramai orang tak bangun subuh. Kerana sesungguhnya Allah menyediakan rezeki yang cukup banyak daripada mulanya subuh sampailah terbitnya matahari. Makna pagi tu banyak betul rezeki kita. Orang yang datang subuh insya-Allah tenang, lapang hari tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi datang subuh tuan. Sebab subuh tu susah lah. Maka ganjaran dia tu hebat. 2 rakaat dia pun. Payah. Yang seorang tu lah cakap, memanglah 2 rakaat. Tapi kau tak tahu imam tu baca panjang mana. Dengan ayat dia pula. Kan? Imam baca ayat panjang pun tengah cuba dengar. Tadi ayat dia panjang pun dia baca steady. Dia tak ada macam kita. Alif datar A, alif bawah I, alif depan U. Memanglah lambik sudah. Kan? Imam ni semua experience orang kata dalam bahasa orang Perak kan, berpengalaman, tahu dia kalau kita nak semayang tu, nak jadi imam ni dia imam ni kebiasaan ni lah, dia ada satu orang kata insting. Malam ni ada ceramah, so dia tu yang dia baca Al-Ikhlas tadi tu. Kalau tidak dia ambil lah Al-Baqarah belum habis kan. Dah contoh lah kan. Jadi makna kata menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau dia nak jadi imam, dia tengok belakang semua tak terdaya, takkan dia nak baca panjang. Kan nampak pula ramai budak muda. Ni kena baca ayat yang sedap-sedap, yang pendek-pendek, yang jangan panjang sangat. Jadi budak-budak ni pun semangat datang sembahyang. Budak-budak muda ni pun kadang tak nak juga panjang sangat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Sampai ayat Yasin, Allahu Akbar. Bagus imam ni. Bagus imam ni. Sekotul lebih kan. Contoh kan. Tak ada lah. Tapi maknanya imam tahulah pemilihan ayat dia. Yang kita kat rumah memang tu lah surah itu. Kebanyakan Inna A'tayna Qulullah, Inna A'tayna Qulullah kan. Tapi imam banyak dia punya pilihan kan. Dia nak angkat takbir tu kadang masa tu baru dia terbayang muka surat berapa dia nak baca. Macam tu kan. Hebat tuan-tuan. Itulah kelebihan sembahyang jemaah tuan-tuan. Sembahyang jemaah kadang bukan semua orang. Kadang kita, aku ni sembahyang seorang tah betul tah tidak bacaan aku. Paling tidak aku bila jadi makmum ni ringan sikit beban aku. Fatihah aku pun tak betul. Aku tinggal amin je. Amin. Dia baca slow tu mungkin tak salah sangat lah bunyinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau dia baca kuat banyak salahnya. Macamnya. Kan? Maliki Yaumiddin tu kesalahan orang biasa buat. Kan? Ya contohlah. Nah, orang sini okey. Ni saya cakap tempat lain. Kadang-kadang ada orang bacaan dia. Kan? Jadi bila ada imam senang. Lepas tu imam bagi salam lah. Imam tak terus nak cakap. Okey semua boleh balik. Ya? Tak ada. Imam tu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Yang kita tengok kan berapa orang tak tahu tu istighfar tu untuk apa. Ada yang tak tahu tu. Istighfar apa? Imam tolong leadkan kita ikut je. Minta ampun dengan Allah banyak. Nabi kata apa? Barang siapa yang memperbanyakkan istighfar setiap hari, pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan daripada kesempitan, didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka.
Imam biasa baca 3 je. Kira malam tu tiba-tiba lah malam tu imam rajin istighfar 10. Astagfirullahalazim la ilaha illallah wa atubu. Astagfirullahalazim la ilaha illallah wa atubu. Astagfirullahalazim la ilaha illallah. Sambung ni. Astagfirullahalazim dah 4 lah. Orang belakang dah mula. Banyak pula istighfar di malam ni. Biarlah dia banyak. Kan banyak rezeki kita. Lepas tu apa? La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Mana memuji Allah, kita tidak mensekutukan Allah. Lepas tu kita baca pula Allah majinna minan nar, Allah majinna minan nar, Allah majinna minan nar. Allah mantas salam minkas salam alaikum. A'udzu salam. Tu ramai kumat kamit tu. Sebab dia tak tahu nak baca. Aduh. Tapi tak boleh ikut imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baca Fatihah balik. Lepas tu zikir pula. Lana rabbana subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Kan? Betul tak? Ajulah. Kan? Jadi istilahnya doa paling best sekali. Panjang imam baca, kita marah pula. Kau dah lah kau joko aminnya. Banyak cekadak kan. Imam tu macam-macam doa dah kepala tu. Itu sebabnya orang sini kena ingat, masyarakat di sekitar masjid di mana-mana pun lah yang kita berada, kena bersyukur sebab masjid masih ada. Sebab masjid tu jantung hati untuk masyarakat sekeliling. Sebab imam doa muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, doa untuk semua. Dia mana doa? Ya Allah, kau sejahterakanlah aku dan makmum yang hadir saja. Yang lain tu pergi matilah. Tak ada, mana ada? Betul tak? Imam doa untuk semua. Tu hebat yang kita datang. Kan? Iya. Jadi kemudian apa lagi? Mendapat naungan Allah di akhirat. Kan kita tahu ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat. So, yang mana tak ada naungan selainnya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Tak payah ulaslah pasal pemimpin. Ya, fahamlah tu, termasuklah pemimpin rumah tangga. Dan cerita pasal pilihan raya pun poning-poning tu kan, tak payah cerita kan. Jadi yang penting dah habis pilihan raya, jangan gaduh dah. Janganlah kita sound-sound pula kawan-kawan kita, apa perasaan kau bila dah kalah ni, jangan. Tuan-tuan ya, dah sudah tu sudahlah ya. Kawan tu bendera pun tak turun lagi pada tembok rumah tu. Jadi biarlah kan, biarlah dia melayan perasaan tu kan. Jadi yang penting kita bersatu hati dah. Kita pergi ke masjid, kita ramai-ramai datang. Jayakanlah program kat masjid ni. Dah settle. Ya. Tu golongan pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Tu budak-budak ni datang masjid, elok tu. Ini kan kalau budak-budak ni datang, dia main-main. Kadang dia main, dia gelak-gelak belakang. Pakcik tegur lah. Janganlah gelak-gelak. Semayang. Ini, pergi balik. Kau nak main-main, pergi balik. Sampai tua budak tu tak datang masjid sebab ada pakcik tadi sound suruh balik tu. Jadi siapa nak tanggungjawab dalam hal itu kan? Walhal yang sound tu masa budak-budak tu lagi teruk daripada budak tadi. Macam tu. Macam tu lah ayat kan. Jadi itu sebabnya kita dengan anak-anak ni kita tegur dia dengan baik, dengan hikmah. Macam orang perempuan lah. Kat rumah kan nampak budak-budak tu kadang ayah tengah semayang dipanjat belakang ayah tu kan. Kan kita banyak pergi banyak jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai tua budak tu. Waktu semayang main jauh. Dan mak cakap macam tu. Tarik elok-elok budak tu ikut belakang. Pandai kan? Ikut dengan cakap mak kan? Cuba ikut cara ayah semayang. Pandai. Macam tu lah. Ajar dia macam tu. Lain lah kalau ayah dia tengah semayang, mak dia yang panjat. Tu ya patut halaukan. Itu tak faham bahasa namanya. Jadi tu budak-budak jangan disamakan dengan orang tua. Okey. Allahu Akbar. Ni contoh nak bagi pesanan faham ya. Jadi yang kedua, pemimpin anak-anak muda yang menyibukkan dirinya beribadah di masjid. Jadi anak-anak muda ni kita buatkan pertandingan. Biar budak-budak ni jadi pelapis, seronok dia datang masjid. Hari Khamis malam Jumaat dia pun dah cari dah kitab Yasin, dia tolong susunkan. Kan malam ni kita baca Yasin, kita baca surah Al-Mulk, kita baca sama-sama kan. Jadi adik-adik pun baca. Waktu maghrib adik-adik pun datang awal. Sebelum maghrib tu baca maksurat dulu. Buat grup-grup dia. Contoh. Kan? Lepas tu azan buat penggiliran. Kita bagi bilal-bilal muda. Barulah semangat dia. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang best daripada rumah. Macam pernah dengar suara ni bang. Suara siapa ni?
Anak kita kot yang azan. Dia tu pun sampai seminggu baru tahu anak dia. Tunjukkan mak ayah dua-dua tak pergi masjid. Dia tak tahu anak dia azan. Mak anak pergi. Contohlah. Jadi dapatlah gantikan Bilal-Bilal yang dah tak berapa larat kan. Macam subuh tu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahulah dia azan ke bercakap pun tak tahulah kan. Tapi tak bukan apa, kadang-kadang sebab Bilal tu dia tak semangat tengok orang tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedih bunyi. Allah, jari penat betul. Penat Bilal ni. Lepas tu yang seorang tu pula tinjau dekat sliding tu tengok tak ada orang ni. Ini kan aku masuk mau aku jadi imam ni kan. Langsung dia balik. Tak jadi dia datang. Macam tu kan. Bagi budak-budak muda ni azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu subuh. Kategori subuh. Kalau maghrib lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia maghrib dia bagi masa sikit. Buat budak tu berlari daripada padang. Kan lambat dah nak maghrib baru balik. Itu masalah budak-budak sekarang ni. Orang dulu-dulu mana berani balik maghrib, memang kena kunci pintu kan. Saya dulu arwah abah dia kunci pintu. Lepas tu pergilah belakang minta talian hayat. Rumah dulu ada rumah belakang, ada pintu belakang. Mak buka pintu. Dulu saya macam tu. Lepas tu mana ada berani buka TV. Tak berani buka TV maghrib, nak kena sebat dengan abah apa buatlah. Tak berani. Sekarang berjemaah tengok cerita apa tu, rindu kasih. Kan kesian betul Ina dengan Amir tu. La ilaha illallah macam tu. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Time maghrib drama. Kacau betul. Berjemaah tengok orang keluarga dia. Jadi janganlah kan. Contoh. Yang kedua, yang ketiga apa? Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Orang ni dapat naungan daripada Allah. Sambung lagi sebelum kita ulas yang ketiga tadi. Yang keempat, orang yang berkasih sayang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera. Faham? Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kirinya tak tahu makna merahsiakan sumbangannya. Orang ni terbaik. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Yang ketiga tadi, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Tuan-tuan nak dapat tak tu rasa terpaut tu? Tu saya nak share hari tu Felda Jalai. Saya cakap bukan Jalai. Felda Palung 14 di Negeri Sembilan. Saya ceramah malam tu, dia bagikan, dia buka hadiah kepada anak-anak yang berjaya solat subuh 40 hari berturut-turut di masjid akan dapat hadiah. Lepas tu ada yang siapa yang dapat tu, dia akan dapat hadiah tu. Hadiah dia bukan kaleng-kaleng tau, skuter. Lepas tu ada satu masjid pula saya pergi dekat mana? Di Pahang. Di Pahang, di Lipis. Siapa yang datang masjid pagi, anak-anak sekolah datang pagi dapat duit belanja sekolah RM5. Dia buat macam tu. Ramai budak tu pisat-pisat dengan baju tidur datang pun ada. Jadi makna kata nak galakkan datang masjid ni. Punya teruknya kita. Sedangkan tak baguslah inisiatif masjid tu bagus, tapi sedangkan yang Allah janji nak bagi kita ni lagi besar. Macam itulah kira kan. Naungan tak ada naungan lain yang paling hebat. Naungan Allah, tak ada naungan lain akhirat besok. Jadi hatinya terpaut pada masjid. Nak dapat tu cuba tengok Allah yarham Haji Azmil Mustafa. Kenal Azmil Mustafa? Tak kenal. Ali Setan kenal. Ali Setan kenal. Nak buat macam mana? Setan lagi dia kenal pada orang ni. Buat macam mana pula kan? Allah yarham Haji Azmil Mustafa, selain daripada dia berceramah, dia berkongsi ilmu, dia juga dulu asalnya dulu jahilnya, tetapi dia habiskan duit dia belajar sampai ke Yaman nak belajar agama balik semula. Dia berjaya buat beberapa kali dalam hidup dia. Beberapa kali dia berjaya buat solat 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Cuba buat.
40 waktu berturut-turut tanpa putus sembahyang jemaah. Cuba buat. Dapat 40 tu, insya-Allah kita dapat apa maksud hati terpaut pada masjid. Apa jam? Kita akan letak buka hadiah. 40 waktu tu turun. Mana subuh berjemaah, zuhur berjemaah, maghrib berjemaah. Kalau terputus di malam tu, terlelap maghrib tu. Terlelap maghrib tu, jaga-jaga dah subuh, punya teruk membuta lepas maghrib ni. Dia kunci jam nak tengok Argentina lawan. Jaga-jaga rupanya Morocco lawan. Punya teruk, sehari dia tidur. Jadi kalau yang dia tertinggal tadi putus, tak kira, kena kosong balik semula supaya cukup 40 waktu berturut-turut. Macam tu lah. Tu yang cakap malam ni ada kemungkinan Maghribi menang. Dia itu yang kalah semua tim tu sebab kebanyakan masa dia lawan time maghrib. Memang time maghrib kat Qatar memang Maghribi punya. Main Isyak belum tahu lagi. Macam tu. Faham, tak faham sudah. Kan. Malam ni lawan Perancis. Kan. Sebab dia orang bagus. Sebab banyak rupanya unsur-unsur dakwah yang dikongsikan. Di dinding-dinding dekat sana dikongsikan hadis-hadis Nabi. Jadi play-play bola sepak satu dunia ni akan baca hadis-hadis tu. Dalam pemain-pemain Perancis, pemain-pemain Senegal tu ramai yang Islam sebenarnya. Kan? Jadi baguslah. Kan? Tim saya pun kalah. Macam mana? Saya tim Jerman, dia pula sama lah menyokong yang Legebet tu kan. Kita tak boleh sebut kan, kena blok kan. Legebet. Kan. Aduh pula kan, poning kepala tuan-tuan. Jadi hati kita terpaut pada masjid. Dia macam mana tau tanda-tanda terpaut masjid ni? Kadang-kadang orang ni balik kampung daripada Perak, dia nak pergi, bukan balik kampung lah, nak pergi tengok anak dia ke, nak pergi KL kan. Sampai kat rumah anak je dekat KL tu, sampai dekat sana dia tanya, masjid mana nak? Jauh tak masjid daripada rumah ni? Macam mana pun dia nak cari masjid juga. Boleh tak hantar ayah pergi masjid? Ayah nak sangat sembahyang kat masjid kat sini. Bawa yang sebenar bukan masjid kat sini tu, yang penting dia nak ke masjid juga. Tinggalkan je ayah ni kat sini, tak apa. Kau nak balik-baliklah dulu. Nanti lepas isyak kan kau ambil ayah balik. Kalau tak dengan pandai lah ayah naik Grab kan. Tapi kau bayar. Macam tu. Contohlah. Ya. Mendapat naungan daripada Allah. Kemudian yang kelima, mendapat ganjaran solat yang lebih banyak. Dari Abu Musa berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapat pahala dalam solat dalam mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid, orang yang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan solat kemudian tidur. Nampak tu? Orang yang paling jauh perjalanan menuju masjid, orang yang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang melaksanakan solat kemudian dia tidur. Maknanya datang awal, kan, kita pun semayang dulu, masuk kita semayang sunat dulu, semayang sunat tahiyatul masjid kalau ada masa lah. Tapi kalau dah azan tu cepat-cepatlah semayang sunat qabliyah. Dan sebab solat tahiyatul masjid masa lain boleh buat lagi mungkin, tapi yang ni, yang solat qabliyah yang kita nak buat tu je masa yang ada. Buat cepat. Contohlah kan, buat daripada kat rumah duduk tidur je. Berapa kali ganda daripada semain seorang? Seorang tahu 27 kali ganda. Tapi tetap tak ramai sebab pahala tak nampak. Malam ni kalau kita nak boleh nampak lah, contohlah kalau malam boleh nampak lah, pahala tu macam duit lah. Contoh 27 kali ganda tu tukar RM27. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun tinjau orang Bukit. RM27. Alhamdulillah. Macam tu kan. Agak-agak apa jadi pada masjid? Penuh. Melempah sampai ke jalan semayang. Hujan-hujan dekat dalam lumpur tu semayang. RM27 punya hal. Kan? Walhal RM27 dengan 27 kali ganda pahala semayang seorang. Lagi besar 27 kali ganda. Masa tu kalau betul lah RM27 tu macam yang saya kata tadi, 27 kali ganda tu dijadikan RM27. Orang perempuan dekat balik tu, kat belakang tu, dia berbual lain dah tu. Kau dah berapa lama dah semayang kat sini Munah? Bukan nama sebenar.
Munah pun cakap, baru 2 minggu, banyak duit kau. Aku baru tahu jiran aku tak berguna betul, baru dia cakapnya. Ini nasib baik aku datang malam ni. Baru dapat RM27. Untunglah kau. 27 kali 5 kali 14. Ya Allah, banyak duit kau. Duit orang ni sibuk ni. Sedangkan penceramah ni selalu datang cakap 27 kali ganda ni. Tetap tak ramai. Orang perempuan macam tu lah. Dia bincang. Berapa banyak kau dapat? Banyak kau dapat. Orang lelaki dia jarang bincang soal tu. Sebab orang lelaki dia biasa bincang soal dasar. Soal dasar dan juga asas. Dalam pembangunan sesebuah masyarakat. Hayat dia. Dia berbual apa? Dia tanya, dia tak tanya berapa ringgit kau dapat. Dia tanya, agak-agak kau lah. Kalau kita dapat RM27, imam dapat berapa? Tu dia tanya. Ditahan ni motosikal imam kat luar tu. Imam cakap, cerita orang imam dapat berapa? Imam lah bangsa berzuhud ni, dunia semua tu duit tu. Ayat kan? Imam cakap lah imam merendah diri je. Alhamdulillah, bolehlah. Imam kena sekarang ini berdasarkan dasar yang terbaru sekarang, kita kena telus. Kita tidak boleh simpan-simpan dan sorok. Kan? Kan? Faham baik imam cakap, yalah macam ni lah. Dia kadang-kadang kalau aku lupa-lupa banyak tu kurang lah dapatnya. Tapi kalau khusyuk lebih sikit insya-Allah. Tapi teruk-teruk pun RM40 tak lagi lah. Contoh tau ni contoh. Tak macam tu dah pahala dia. Tapi ini andai kata. Tahu tak apa jadi malam tu? Berabut bertumbuk orang nak jadi imam malam tu. Sebab dia duit RM40 tu tadi. Tapi sebenarnya apa yang Allah nak bagi ni lagi besar. Kalaulah kita boleh melihatnya dengan mata hati kita. Itu sebabnya kita nak kerja. Kemudian ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid dan dia tidak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada yang berkata padanya, atau aku sendiri Ubay yang berkata padanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Lelaki itu menjawab, aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kadang-kadang rumah ni kan, dia cakap dia sanggup tu rumah dia biar jauh, jangan dokek sebab senang dia nak berjalan tu banyak pahala. Tak adalah timbul soalan. Dia kata kalau lah orang tu dia boleh datang dengan dekat, dengan mudah naik motosikal, jadi dia pilih berjalan kaki. So macam mana? Adakah boleh dia memilih jalan kaki? Tapi kalau mendatangkan mudarat mencungap ni, sebab perjalanan daripada rumahnya ke masjid tu dalam 2 hari perjalanan. Contohlah kan. Yang itu janganlah, tu tak boleh. Sebab dia datangkan mudarat. Dia ni kalau contohnya rumah dia dekat dengan masjid tu, dia nak naik motor boleh, jalan kaki pun boleh. Jadi itu tak ada masalah. Allah akan kira langkah kaki dia. Kan? Rugi gitu kan? Kemudian boleh berwuduk di rumah kemudian menuju ke masjid. Dari Utsman bin Affan dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat lalu menyempurnakan wuduknya kemudian berjalan menuju solat yang fardu lalu dia melaksanakan bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Biasakan, lazimkan ambil wuduk di rumah. Kan? Kemudian kelebihan saf pertama dan bersalat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang terdapat pada panggilan salat dan saf pertama, lalu mereka tidak akan meraihnya melainkan dengan mengundi, tentulah mereka akan mengundinya. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan salat, tentulah mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada salat isyak dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Isyak dengan subuh tu kelebihan berjemaah tu besar. Kalau orang boleh nampaklah kelebihan tu, tentu orang tu akan datang. Merangkak pun dia sanggup datang. Macam tu lah kira-kiranya. Hadis riwayat Bukhari. Kadang berabut-rabut tu nak datang semayang, nak semayang awal. Kalau dulu kita tak semayang, sekarang semayang, improve. Dulu semayang tapi semayang seorang-seorang, sekarang semayang berjemaah, improve. Semayang berjemaah tapi manyang masbuk aja, lambek.
Kan? Rakaat kedua pun sampai, rakaat ketiga pun sampai. So dia datang awal. Dulu sembahyang awal dah, semua jemaah dah, tapi lepas bagi salam bakal capui balik tu bakal capui. Berdesup kata orang KL. Dia nak cepat aja, dia seorang aja. Dia kata sakit perut, hari-hari sakit perut. Kan? Jadi makna kata cubalah tunggu sekejap, kan, ikut imam. Masa bila agaknya kita boleh duduk bersela? Masa bila kan kita duduk kan, masa bila disunatkan macam mana? Apabila nampak pipi imam tu, baru kita apa? Wah, macam mana lah pipi imam tu tak nampak pada tadi tu kan. Maksudnya bila imam tu dia beralihkan kedudukan dia tu, kan, maknanya imam dah bagi can, barulah kita boleh bangun sebenarnya. Kalau adab lah semayang ni, kan. Kalau sakit perut tu faham, jangan ditahan pula, kan menabur pula ke situ, kan. Ini yang saja-saja buat-buat sakit perut ni, kan. Iya, kalau kita lepas bagi salam kita terus bangun, kita tak istighfar, maknanya apa? Kita sombong dengan Allah, seolah-olah kita ni tak ada dosa. Paling tidak istighfar. Kalau malih macam mana pun nak copek pun lah. Sorry, kalau nak cepat pun lah. Kau tak faham kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. 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 Doa paling ringkas. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar wa hamla bil alamin. Baliklah. Kau dah hal sangatlah. Kan? Orang cakap doa makan macam tak. Allah barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, jangan jauhkanlah kami berazab api neraka. Mana makan? Baca doa tapi tak pernah faham tu masalah tu. Kan? Kan? Tapi jangan kuat-kuat sangat. Dah tahu nak cepat, slow-slow kan orang sebelah dengar. Doa makan. Orang sebelah tu pula kan. Macam tu kan. Baca. Allahumma barik lana fima razaqtana. Macam tu je. Kau nampak hantu pun tu lah. Nampak lembaga yang bukan-bukan. Baca macam tu. Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Macam tu hantar kat dia. Lari hantu tu. Dia kata gila betul aku nak dimakan ni. Hantu pun tahu tu doa makan. Kan? Hantu pun tahu tu doa makan ni. Mana ada hantu tuan-tuan, setan dia kan. Hantu ni orang Malaysia yang tak ada kerja berlakon jadi hantu. Tu tu. Kan? Hantu ni dinamakan. Tapi sebenarnya tak ada pun, Kita yang ajar budak tu, pergi dapur, momok. Memanglah takut budak tu, momok. Kan? Ajar anak kita takut dengan Tuhan, ya. Pada kelebihan tu subuh dengan isyak. Sebab rupanya subuh dengan isyak ni paling susah. Itu sebab tengok maghrib jarang orang tunggu sampai isyak ni, kadang lepas maghrib dia balik, insyaAllah akan datang balik ni, ada harapan tuan-tuan, ada harapan. Itu sebab kita bila kita buat tarawih kan, hujung tu kita buat witir kan, ada orang ramai tu, balik dah, saya buat witir kat rumah dah, ada harapan. Kalau memang muka boleh percaya. Ada tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi jalan Bukit Putih tu, daripada Seramban ikut jalan Bukit Putih nak pergi ke Kuala Pilah, ada orang yang menegur itik tu, dia letak muka boleh percaya dia letak muka dia lah tu. Meniaga sampai letak muka boleh percaya. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan siapa yang lalu jalan Kuala Pilah mesti jumpa tu. Jadi mana kata boleh percaya tak? Mudah-mudahan lah, kalau memang betul dia nak sambung solat sunat yang lain kan. Tapi orang Malaysia ni kadang banyak di kalangan kita ni kadang silap. Sedangkan Nabi pesan, Nabi wasiatkan kepada para sahabat, jangan tinggalkan 3 amalan ni selagi mana kamu masih hidup. Nabi pesan pada para sahabat. Apa dia? Pertama, jangan tinggal puasa sunat Yaumul Abid, hari putih tu, 13, 14, 15 bulan Islam, kecuali pada hari-hari tasyrik. Yang kedua, jangan tinggalkan solat sunat duha, paling kurang 2 rakaat setiap hari, Nabi pesan. Dan yang ketiga, jangan tinggal solat sunat witir setiap kali, paling kurang 1 rakaat setiap hari sebelum kamu tidur. Itu Nabi pesan. Tapi kita witir jumpa bulan Ramadan, kan heran, bulan puasa baru jumpa witir. Tapi sebenarnya hari-hari ni boleh tutup dengan witir. Ambil wuduk kan sebelum tidur tu sekejap 1 rakaat ni. Padahal kan tak ada talalap tuan-tuan, kunci jam tapik dah bangun tu kan. Payah dugaan tuan-tuan. Tengok bola kalau togak tu kan.
Bukan orang sini lah, orang tempat lain ya. Kemudian Allah SWT memuji orang yang memelihara salatnya dan menjanjikan mereka untuk ditempatkan di syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. Jadi itu sebabnya mewarisi syurga Firdaus, syurga Firdaus yang hebat ni tuan-tuan dan sekalian. Solat berjemaah di masjid merupakan cara paling baik dan afdal bagi seorang itu untuk mendirikan solat. Selain itu Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan berjalan kaki untuk solat berjemaah di masjid. Antaranya, setiap langkah seorang ke masjid merupakan sedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang panjang, namun pada satu ayat terkata, dan pada setiap langkah untuk menuju solat berjemaah di masjid adalah sedekah. Begitu juga Rasulullah SAW menyebut, apabila seseorang itu melangkah satu langkah ke masjid untuk mendirikan salat, maka diangkat satu derajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa. Baginda SAW bersabda, solat seseorang pada kalangan kamu bersama dengan jemaah melebihi solatnya di tempat kerja atau rumahnya sebanyak 20 lebih kali ganda, kerana ia memperelokkan wuduknya. Kemudian dia pergi ke masjid hanya ingin mendirikan solat semata-mata, tidak dia melangkah satu langkahan, kecuali akan diangkat dengannya satu derajat dan dihapuskan dengannya satu dosa kesalahan. Malaikat sentiasa mendoakannya sebagaimana dia berada di masjid yang dia mendirikan solat tersebut. Nah, itu dia. Jadi makna kata kelebihan dia sangat jelas. Imarahkan masjid kita. Macam ada program-program pula majlis ilmu datang. Setiap hari ada. Yang hebat ni bukan apa? Setiap malam tu yang guru-guru yang mengajar di sini jauh lebih hebat daripada apa yang ada Samsul Debat. Memang tak ada. Debat aja boleh harap. Tapi yang lain tu lebih hebat sebab guru-guru takmir dengan ilmunya yang lebih mendalam, dengan kitab-kitab lama yang dibaca. Kalau tak sebab dia mengajar kita, kalau kita baca sendiri pun berkorut muka kita. Kan? Iya tuan-tuan, bukan senang kan? Jadi bersyukurlah tuan-tuan ada peluang. Kita bukan kena bayar pun, tak kena bayar, datang percuma. Ada ke dia tulis tu? Sila datang beramai-ramai, saf pertama bayarannya lebih mahal daripada saf kedua, ketiga, keempat. Tak ada. Golongan B40 dikecualikan, tak ada. Memang free datang. Yang kena bayar penceramah aja. Yang bayar penceramah ni apa bayar? AJK masjid. Itu pun kau bayar lah. Kau tak bayar pun malam ni, minta maaf Ustaz, tak ada bayaran. Malam ni kita makan. Alhamdulillah. Baik macam mana? Sedih lah sikit balik tu. Tapi tak apalah kan. Dicontoh. Iya, ada program tuan-tuan. Mengimarah ke masjid ni bukan hanya datang solat saja. Majlis-majlis ilmu, kadang-kadang mesyuarat pun buat perbincangan dalam masjid. Sangat baik, tempat yang sangat baik. Sebab kita tahu dalam masjid ni kita akan jaga tutur kata kita. Kita tahu dalam masjid ni kita terasa lah kan. Macam orang nak pergi Mekah lah kan, sampai siapa yang pergi Masjid Nabawi, siapa pergi Masjidil Haram, automatik dia jadi baik. Senyap lah. Tak ada, kan kat masjid pun kena bergurau lagi tu. Dekat sana tak berani dia gurau kan. Pergi tawaf tu tak ada. Tapi ada juga tuan-tuan orang Malaysia ni. Dia nampak Samsul Debat, ambil gambar Ustaz tengah tawaf ni. La ilaha illallah, tak ada kojo betul dia orang ni kan. Ada juga kan. Tapi cuba tengok kenapa orang pergi sana. Sebab dekat sana dia rasa macam dekat masjid ni pun kebanyakan orang boleh cakap elok. Saya punya pandangan macam ni lah Tuan Imam. Boleh tak kalau kita buat macam ni? Dia dapat tertib. Kalau mesyuarat ni tak ada nak bergaduh kat masjid sepatutnya. Dia tahu ni kat rumah Allah ni. Macam tu kat orang pergi sana, pergi Makkah Madinah langsung jadi baik. Kadang yang paling silap tu adalah yang cakap tu, kau pergi Makkah elok-elok tu lah, aku ingat aku pergi ni aku nak buang semua benda-benda tak elok tu, semua aku nak buang kat sana. Kau ingat tu tong sampah apa? Kau nak buang kat sini, buang kat Malaysia ni, buang lu perangai tak elok tu, pergi sana. Tapi dekat sana Ustaz kan senang betul beribadah Ustaz. Iya, saya semayang sunat pun senang, mengaji pun senang, nak menghafal pun senang. Memang betul. Sebab apa? Sebab orang pergi sana mana dia bawa pangkat. Dekat sini dia jawatan dia dekat sini nazir. Jawatan dia dekat sini bendahari masjid. Sampai dekat sana mana ada? Sampai dekat sana. Assalamualaikum, saya bendahari masjid. Tak ada. Peduli apa orang tu? Mentari tak mentari? Mentari pun kadang ada juga lah dapat keistimewaan tu, ada lah sikit. Tapi akhirnya pakai kain ihram sama. Tak ada kain ihram dia Adidas. Tak ada. Kain ihram dia lain macam lah. Adidas tak ada kan. Semayang pun kadang semayang sunat kan.
Sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Mula-mula sembahyang sunat. Sebelum subuh tu kadang kan. Sembahyang sunat tahajud. Lepas tu bangun, solat sunat taubat. Bangun lagi, solat sunat tasbih. Buat solat sunat tasbih, abad tak pernah buat kat Malaysia ni. Kat sana ni buat tu. Solat sunat apa lagi? Sampai satu tahap dengan dia bangun, dia sembahyang dulu. Niat kemudian lah aku fikir sembahyang. Janji sembahyang. Sampai jam tu sekali, betul yang golak tu pernah buat tu. Sama kan saya? Kita punya janji sembahyang kan? Sampai sembahyang ni, sembahyang lagi. Allahu Akbar, sembahyang. Selagi mana belum masuk subuh. Dekat sana. Sebab kat sana tak ada siapa bawa jawatan. Tak ada siapa yang bawa kedudukan dia. Betul tak kan? Itulah. Kalau nampak orang pergi haji tu, pergi cepat-cepat daftar. Mudah-mudah lah elok pergi. Ramai yang pergi tu semua yang beliau. Bukan beliau. Kan? Dah daftar dah start. Baru daftar. Siapa yang daftar sekarang, insya-Allah boleh pergi Mekah pada tahun 2134. InsyaAllah. Gila. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi tu. Mampu hidup tak boleh pergi belum. Mampu boleh kan apa tu. Tentu lah kira. Tapi itu perancangan dalam sistem tu. Tapi kalau buat rayuan kadang-kadang bolehlah pergi awal kan. Saya insyaAllah tuan-tuan, doakan saya, insyaAllah saya hari Ahad ni akan berangkat ke sana. Kan, pergi untuk tahun ni lah saya pergilah. Ramai yang tak pergi hari tu kan postpone bulan 2. Memang saya daripada awal ni ramai yang postpone. Sebab tiket tak banyak. Sebab tiket kalau pergi pakai ihram sampai-sampai tengok Qatar. Pergi World Cup semua ke Tobang tu. Tu masalah tu ramai orang postpone tu. Tiket tak ada. Sebab flight tambahan banyak diarahkan pergi ke sana. Jadi itu yang ramai yang, tapi insyaAllah mulai minggu depan ni dah okey dah lah. Dah habis final ni dah habis lah. Tu yang hari tu ramai yang berjanji. Banyak travel yang berjanji tu. Ada insyaAllah tiket ada. Kita insyaAllah kita dah booking awal. Bohong. Mana yang ada tu memang yang ada awal-awal dengan yang mulai 18 sampailah hujung ni. 16 besok pun ada yang pergi. Kan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kan. Ramai tuan-tuan, ramai nak pergi sekarang ni. Yalah nak pergi haji pun time lambat sikit. Pergilah umrah dulu kan. Kena cakap aku tak pergi umrah, aku nak pergi haji dulu. Jangan. Boleh peluang pergi umrah dulu. Ya. Mahal lah sekarang, mana ada yang murah? Kan? Rumah kau renovate sampai 10, 15 ribu, 20 ribu boleh bayar. Pergi umrah berkira Allah Ta'ala. Tapi pergi pun bukan sebab kita ada duit. Kena faham. Kita pergi ni dengan izin Allah tu je. Ada orang ada duit tak pergi pun. Kan? Europe boleh pergi. Europe, Turkiye. Dia bukan Turki tu lah. Turkiye tu kan. Macam-macam negara pergi dah. Yo tuan, orang ramai betul, ramai. Saya pergi berhenti dekat Al Jazeera tu masa bulan 3 itu saya pergi. Dekat Al Jazeera tempat hentian rehat tu lah. Siapa yang nak pergi tahu hentian rehat yang ramai-ramai berhenti tu kan. 25 ke 30 bas berhenti semua orang Malaysia. Saya pun lah ilah Allah beratur panjang. Besok aja lah koncing. Tak dapat koncing je ni beratur panjang. Payahlah tuan-tuan kan. Masuklah balik dalam bas. Ya tuan-tuan, orang ramai macam mana orang kan. Sekarang ni senang dah, semua boleh pergi. Ada yang pergi online bayar sendiri, DIY pun ada kan, macam-macam lah tuan. Jadi apabila seseorang itu dengan sengaja memberat-beratkan dirinya dengan susahan yang sebenarnya boleh dielakkannya, maka itu bukanlah apa dianjurkan oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau boleh pergi dengan cepat, boleh naik motosikal pergi masjid, saja disusah-susahkan diri tadi itu tak boleh. Itu bukan yang Nabi ajar. Kan? Ada kemudahan bawa lah. Boli kereta baru tapi tak nak bawa pergi masjid, sayang betul. Sekali dia bawa tu dicungkil batu cacalah tayar tu, dia sayang. Janganlah tahu mana kan. Bawa lah, dah ada kereta tu bawa lah. Kalau hujan naiklah kereta, tak ada salah dah. Nanti saya dikatakan riak, Ustaz tu riak dalam hati kau. Kan, sendirilah kawal kan. Kita nak bawa kereta sebab apa? Ya Allah, aku bawa kereta sebab hujan ya Allah, bukan sebab nak belagak ya Allah. Cakap macam tu kan. Naik motor, ada motor bawa orang rumah, naik motor, jom yang kita berdua tinggal kat rumah ni, jom kita pergi masjid malam ni Samsul Debat, iyalah jom naik motor.
Naik motor apa? Naik motor Honda Cup. Honda Cup kan. Iyalah kan. Kita balikkan nak singgah mana tak? Boleh tak? Bawa duit. Lepas masjid kan kita layan capati. Contohlah kan. Salah pula. Dah semayang, dah beribadah, malam bincang pula kan. Ingat tak dulu? Waktu kita muda-muda dulu yang macam tu. Kemesraan sambil-sambil tu kan. Jadi maka dengan ini kita lihat bahawa perbuatan kita dalam menghidupkan masjid ini adalah tanggungjawab semua. Tak adalah kita ni kadang kita tunjuk-tunjukkan orang, kadang bila orang datang, orang tu dah lama, kalau orang tu dah lama tak biasa datang masjid, tiba-tiba datang. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia mendapat hidayah, atau yang keduanya biasanya dia nak kenduri. Dua-dua tu. Kan ada macam tu. Kan, yang pertama memang dapat hidayah lah, aku nak berubah, aku nak pergi masjid, lantak lah, orang nak cakap-cakap lah, pergi je kan. Atau yang kedua nak kenduri. Dan orang ni yang paling mustahak, orang yang dah ada kat masjid ni, orang yang dah ada kat masjid, janganlah sound pula orang tu. Kau ni kau tiba-tiba datang mesti nak kenduri. Aku dah dengar-dengar dah daripada adik kau cakap kau nak kenduri kan, kau nak ajak imam kenduri ni kan. Aduh mak, dia tak adalah, mana ada, memang nak datang masjid. Tak jadi dia ajak kenduri dia, senyap. Sekali kenduri minggu tu dia import masjid kampung sebelah. Nampak tak? Itu yang kita tak nak. Sebab rumah ni rumah Allah, bukan rumah kita. Jadi kalau orang datang, kita cakap lah, seronok tengok kau datang. Walaupun aku tahu kau nak kenduri, kan, nak sempat juga kau bahan dengan kawan tu kan. Tak payah. Aku nak ajak kenduri. Bila kenduri tu? Jom kita tengok kat whiteboard tu. Tengok kat whiteboard. Imam lah dah tulis dah. Ni kenduri apa, ni kenduri apa. Ni malam tu kalau ikutkan, kalau nak kenduri tu dah ada dah. Si Leman tu pun kenduri time ni. Macam mana lah kau bergaduh dengan dia? Takkan aku nak bagi dua jemaah ni. Dia buat kenduri bila lepas maghrib. Boleh tak rumah saya lepas isyak? Nantilah fikir-fikir tu. Lambat sikit lah. Sebab rumah dia dengannya nasi Arab. Rumah kau jamu apa agaknya? Kalau macam tu saya bagi ringan sikit lah mam. Saya bagi kambing boh. Kambing boh. Berlawan dia kan. Okeylah kalau macam tu, kalau kambing pukul 10 pun tak apa, kami datang. Dia kata kan tu. Susunlah elok. Kadang-kadang ada yang paling sedih tu bila dia tak bermuafakat macam tu. Serentak kenduri tu. Kan? Tu cerita dia tu. Ajak kenduri. Dah lah ajak kenduri, dia siap sound, dia dah lah datang masjid jarang. Dia tanya tu, imam mana imam? Imam mana? Yang dia tanya tu imam. Tak kebengkak imam tu. Imam mana imam? Imam panas, kocik basah dan tengok orang ni. Inilah imam. Minta maaf lah ustaz. Kau besok semayang mana? Imam tanya. Semayang sini lah. Apalah kau tak pasal imam lah. Dah imam pandang depan. Dah salah imam lah pandang depan. Tu dia tak cam kau tu. Dia punya jawapan tu kan. Lepas ni imam kena pusing belakang. Apa kau tak rukuk? Tak ada kau jauh lain tuan-tuan. Jadi tak kisah ya. Jadi kemudian daripada masjid pun kadang-kadang ada orang sekarang kenduri pun dah tak buat kat rumah, buat kat masjid. Nak buat kenduri kat masjid boleh, tak ada masalah. Kan bagus juga. Kan? Ini ada orang cakap ni bila kita sebut pasal tahlil marah dah. Dia kata membebankan. Siapa kata membebankan? Siapa nak buat lah, tak nak buat sudah itu je. Dia buat kenduri tahlil. Tahlil tu apa masalah? Tahlil bukannya berjoget pun kan. Tahlil apa buat? Semua zikir tu. Liman kana narjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Nak rahmat Allah, nak hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Kan? Tahlil mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan buat banyak, mana buat dalam 1000 kali jam tu. Dah hilang-hilang dengan 9 jam tu. Tonton tengoklah pondok-pondok rasah ni, yang pondok Ustaz Murtada dulu kan, Datuk Ustaz Syekh Murtada dulu kan. Mana ada sikit-sikit. Negeri 9 lagi pula dah hilang-hilang lutut baru doa. Iya, betul kalau ya arhamar rahimin salimna wal muslimin, ya arhamar rahimin salimna wal muslimin, ya latif ya latif ya latif ya latif, ya rahman ya rahim, ya rahman ya rahim. Banyak zikir tu. Sampailah tu afdhalu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu 1000 kali.
Kata arwah Syekh Murtada dulu, barulah berbaloi udang galah kat dapur tu. Ini berzikir sikit mata darah banyak masalah tu. Kan? Kan? La ilaha illallah 33 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Dekat kepala orang nasib. Itu salah tu. Kan? Tak ada dah. Tapi ikutlah kan. Nanti ni tahlil ni janganlah kita marah bergaduh ni. Tak ada ni tahlil ni apa macam-macam lah. Ini semua neraka baik tahlil ni. Janganlah macam tu. Tu usaha kita. Kita zikir, kemudian kita niat doakan untuk kesejahteraan. Kan? Betul tak? Doa ramai-ramai. Lepas tu dah habis. Dua pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil tu. Yang pertama zikir, yang kedua makan. Makan tu pun pahala sebab tuan rumah niat nak sedekah. Tapi kalau tak mampu, tak payah bagi makan. Imam dia cakap dengan imam, "Mam, kita orang nak buat tapi kita orang tak ada bajet." Jangan risaulah, tak apa. Buat kat masjid. InsyaAllah masjid memang biasanya setiap Khamis malam Jumaat tu ada orang sumbang. Tu saya cakap tu. Malam ni kebetulan pula memang selain pada kita buat tahlil, Samsul Debat datang ceramah. Jadi insyaAllah banyak makanan malam ni. Ada tak ada? Ini aku dah cakap macam-macam ni kan kata ada pula. Payah. Orang datang nak kuyup-kuyup datang kan. Tak adalah. Saya okey je. Okey je. Dan kalau dah nasib mihun lah. Macam mana kan? Macam tu. Iya tuan-tuan. Samsul Debat pun bukan banyak-banyak mana. Saya paling penceramah yang paling payah sekali nak diet tu. Aku dah cakap dengan PA dah beritahu Samsul Debat makan buah aja pastikan hidang buah aja. Okey. Sampai kat masjid tu hajat orang kampung ustaz. Kepala kambing togak ni gila tu kan. Tapi malam ni tak tahulah kan. Kau ada lah kan. Kau tak ada alhamdulillah macam mana kan. Tak ada baik-baik kan. Kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka sama-samalah kita mengimarahkan masjid. Lagi satu lagi, macam yang saya sebut tadi, kita duduk dekat dalam masjid ni menyatu padukan masyarakat. Apa tadi nak maklumkan pasal apa tadi? Kalau semua. Berjemaah. Betul lah tu. Kita macam saya sebutkan tadi. Kita sama-sama hidup. Dua solat yang paling susah sekali. Isyak, subuh. So yang tu kita nak improve. Tapi bolehlah kita buat tu nanti. Kita pertimbangkan lah. Jawatan Kuasa Masjid akan mempertimbangkan tu. Iaitu untuk anak-anak. Kan? Yang mak ayah kalau datang tak dapat dia belanja bagi pihak anak. Tak dapat dah. Yang bagi RM3 kalau satu solat tu bagi mak bagi RM3. Iya. Salah pula kan. Berbelanja. Kita buat berdasarkan kepada prestasi semasa. Sekali penuh pula kan. Kita hidupkanlah tuan-tuan. Datang ramai-ramai. Subuh saya tengok macam mana apa lagi nak kipeh besar nampak tu. Itu 35,000 tu. Harga 35, 25. 25,000 tu. Punya dahsyat masjid ni. Dah lah kipeh tu pasang aircon pun on. Macam mana tak mengelatuk sejuk sekarang ni. Ini dengan tahap hujan bukan matahari mencarak kan luar tu, nampak tak? Punya dahsyat tak dahsyat nak meraihkan. Datang gitu ramai-ramai. Ni kapetnya tabah, kalau sujud tabanam muka apa lagi nak? Kan? Jadi sama-sama lah kita mengimarahkan. Jom kita imarahkan masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu tuan-tuan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan. Sebenarnya kalau ikutkan biodata tadi itu, saya bermulakan pengajian saya kat sekolah Tadika Kemas. Lepas itu sekolah Kebangsaan Paroi. Lepas itu Semap Labu. Lepas itu SMK Asia Haji Mat Said. Diploma in Public Admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Lendu Alur Gajah, Melaka. Lepas itu ijazah baru sambung, ijazah sarjana muda undang-undang di Shah Alam. Dua-dua saya belajar. Civil syariah, dua-dua ada. Dah habis tu, tak sampai saya habis belajar, dah ditawarkan kerja. Dek cerodik punya pasal. Konon lah kan. Yang sebenarnya tak nak sambung belajar, tu dia dapat kerja tu. Kan saya jadilah pegawai undang. Kemudian last kali saya pencen, saya dah pesara dah. Saya dah dekat pesara. Saya pencen pengarah undang-undang, legal advisor di Negeri Sembilan.
Jadi itulah dia. Jadi nampak kampung ni main tak adalah gurau. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ada masa nanti kita jumpa lagi.